sebenarnya pihak polis tak tahu pun pasal KMM ni. Memang KMM ni tak ada maklumat apa pun. JI je. Pada 18 Mei 2001, saya bertugas petang, shift petang sebagai wartawan jenayah. Saya standby di pejabat. Sebab ketika itu, rakan sahabat saya, yang juga seorang wartawan jenayah terkenal sebenarnya, Puan Azian Aziz, kemudian dia telefon saya. Azan bagi tahu, Ril, ini ada satu rompakan yang agak pelik. Peliknya kerana suspek adalah Melayu. Bukanlah nak kata orang Melayu ni baik, tapi sebenarnya jarang dalam kes jenayah rompakan bank ni melibatkan orang Melayu secara total. Kalau satu grup tu ada seorang dua, itu biasa. Tetapi rompakan kali ni kesemuanya melibatkan orang Melayu. Itu pertama. Okey. Lagi kan? Bagi tahu Datuk Khalid, ada orang mati dan ada orang mati. Yang mati tu saya ingat yang mati tu pekerja bank. Saya pun katalah, ataupun pengawal keselamatan. Oh, yang mati tu. Siapa yang mati tu? Tahu Azan bagi tahu apa? Ril, yang mati bukan Pak Gad. Yang mati perompak, Pak Gad tembak. Ini menarik lagi. Janganlah tadi pertama tu semua orang Melayu. Pelik lah, bukanlah menarik. Jadi pelik. Yang kedua, selalu perompak tembak Pak Gad. Ni Pak Gad tembak perompak. Ini dah lagi satu pelik. Dan satu lagi, Ril, Azal, polis bagi tahu semua yang tembak-tembak tu macam ustaz-ustaz lah. Jam. 3 benda yang sangat pelik, rompakan yang tak pernah berlaku. Saya kata, apa yang kata macam ustaz-ustaz? Entahlah, bila Yan tanya, entah ada orang kata ada janggut macam ustaz-ustaz. Jadi masa tu Yan pun tak dapat nak explain macam mana. Yelah, kami wartawan jenayah ni, bukanlah kami pergi buka beg mayat tu. Tengok muka, tak ada lah. Kan? Kita, bila itu je lah kan. Tak adalah kami pergi tengok. Itu tak boleh kan. Jadi saya pun diam. Saya lupa sekejap yang saya di tengah meeting ni. Saya kata, apa pelik rompakan ni? Tapi saya terbayang, ini kalau Datuk Khalid tahu ni, confirm muka depan ni. Lepas tu saya pun beritahu, Datuk, saya kata minta Datuk. Okey Datuk, Azian baru bagi tahu saya, rompakan ni agak luar biasa. Bila kata luar biasa, masing-masing mula pandang saya. Apa? Kan? Dia kata, Tok, pertama, ada satu grup rompak bank ni semua Melayu. Masing-masing, okey. Masing-masing nak kata pelik sangat semua Melayu ni tak ada lah. Ada je perompak orang Melayu kan. Boleh lagi. Yang kedua tu, ada yang mati. Tapi yang mati bukan Pak Gad. Yang mati suspek. Yang tembak tu Pak Gad. Ada masing-masing. Ini macam best. Kan? Lepas tu ada satu lagi pelik tu. Apa dia? Dia kata, orang yang mati tu muka ala-ala ustaz. Bila kata, kami betul-betul tak dapat clue tuan-tuan. Ini apa punya rompak ni? Jadi bila kata macam tu, Datuk Khalid dah terus confirm inilah muka depan untuk esok. So, hampir bagi tahu Azian, dapatkan detail, dapatkan macam mana benda ni terjadi apa semua, kita reserve muka depan untuk kejadian rompakan tu. Itulah cerita dia. Kita minum lah. Bagi saya minum jap. Iklan. Kan? Tengok S2 yang korang bayar apa di iklan. Takkan ni tak di iklan. Minum je kot. Alright. So, bila kata cerita pelik, bila Azian pun balik daripada scene kejadian, Azian pun brief. Baik, ini apa yang terjadi tuan-tuan. Saya ada catat supaya saya tak lari fakta. Okey, kejadian itu berlaku pada pukul 3.15 petang.
Kejadian tu berlaku pada 3.15 petang. 4 lelaki yang tidak dikenali telah merempuh masuk ke sebuah bank yang bank itu adalah Southern Bank di Petaling Jaya. Masa tu Pak Gad dah nak tutup shutter tu dah. Okey? Sebab dah pukul 3 suku Pak Gad nak tutup, dia orang masuk. Okey? Kemudian ada seorang pengawal keselamatan. Nama pengawal keselamatan ni saya takkan lupa sampai sekarang. Nama dia Abdullah bin Mahmud. Kalau siapa-siapa yang kenal Pak Dollah ni, kan dia ni umur dia masa tu 64 tahun, dah tua dah. Sebenarnya ada 2 orang Pak Gad masa tu. Tapi saya tak silap saya, Abdullah yang umur 64 ni, yang seorang umur 43 tahun. Okey. Apabila 4 orang masuk tu, Abdullah ni, dia orang pun katalah rompakan lah, apalah. Tapi, Pakcik Dollah ni, dia letak dia punya pump gun dia kat tepi. Okey, kat tepi. Jadi, perompak ni tak perasan bahawa yang pump gun $4 ni ada kat tepi. Okey. Kemudian apabila sedang duk huyuh rendah tu, tuan-tuan tahu tak apa dia buat? Pak Dollah ni telah memberanikan diri dia ambil shotgun tu, pump gun tu, dia melepaskan tembakan. Itu satu tak apa, melepaskan tembakan tak apa. Tapi Pak Dollah ni bukan anggota keselamatan, bukan bekas polis, bukan bekas tentera tau, tuan-tuan. Tapi tahu tak, daripada 4 orang tu, tembakan dia tu kena 3-3. Pum! 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 Terjulur masing-masing. Merangkak atas lantai. Yang seorang yang tak kena. Ada yang kena kat belakang, ada yang kena satu. Ada seorang mati kat situ. Sharpshooter. Oh, ini memang best. Pak Dollah ni, saya pun tak tahulah mana dia punya keberanian dia timbul. Dia boleh ambil pump gun tu, dia tembak, bom, tersungkur habis 4 orang tu, seorang yang berani. Bila Pak Dollah dah tembak macam tu, apa lagi tuan-tuan, bertebaranlah melarikan diri. Dengan berdarah-darah apa semua tu, dia orang pun belah naik motor, tak silap saya. Memang ada orang kata, siapa ni, Ibnu Rashid, Pak Dollah ada legend. Yes, Pak Dollah ada legend. Okey. Dia tembak tersungkur habis tuan-tuan. Jadi yang larilah, yang ada yang lari apa semua, tapi yang tinggal, yang dapat lari tu 3 orang, tak silap saya. Yang seorang tu diam. Pergi-pergi, nama arwah ni saya ingat lagi, Fairul, suspek tu, tak apalah. Dah arwah dah pun. Seorang mati. Kan, seorang mati kat situ. Apabila seorang mati, dah seorang dapat tangkap. Yes, seorang mati, seorang dapat tangkap. 2 orang dapat lari. Biasalah. Kau dapat tangkap kan, dunia. saya malah lah. Saya tak tahu lah macam mana kan. Mungkin lah dengan penuh kasih sayang, polis pun interrogate lah seorang ni. Tuan-tuan, polis masa soal siasat orang yang ditangkap tu, saya minta seorang lagi yang arwah Fairul tu meninggal tempat kejadian. Lepas tu yang seorang ni cedera. Bila dia orang soal siasat, tuan-tuan, polis dapat maklumat yang tak pernah tergambar di fikiran. Tuan-tuan tahu, ada di antara mereka ini adalah lulusan luar negara. Saya tak nak sebutlah siapa-siapa. Saya kalau boleh dalam kes ni tuan-tuan, saya tak nak sebut nama lah. Sebab mereka ni masih ada keluarga apa semua, kita tak payahlah sebut siapalah nama tu. Masih lulusan universiti, antaranya lulusan University of Texas. Lulusan, apa gila ni? Lulusan University of Texas, merompak bank. Ada juga bila dia interrogate, anggota kumpulan mereka belajar di Pakistan. Belajar di sekolah pondok. Ini perempuan jenis siapa ni? Di situlah apabila siasat punya siasat,
Dorang lagi yang diorang polis perlu, kerana inilah yang akan merungkai segala-galanya. Apabila diorang buat siasatan, yang diorang yang terlepas ni seorang ditangkap di Kampung Awah Temeloh. Tuan-tuan orang Temeloh tahulah kan seorang ditangkap di Kampung Awah Temeloh. Okey, sekejap. Saya cek ni Kampung Awah ke apa? Kan salah pula, Kampung Awak kan lain pula jadinya. Yes, saya ada nama dia, saya tak payah sebut lah. Okey. Dia umur masa tu ditangkap tahun 30, umur 37 tahun. Okey, apa yang berlaku apabila dia berdaya melarikan diri, dia cedera parah. Jadi apabila dia cedera parah, polis sudah rush satu rumah. Mana kan rumah dia ni Yes. Polis berjaya tahan dia di Kampung Awah Temeloh pada 23 Mei 2001. Ini seorang. Kemudian dapat seorang lagi. Okey. Yang diorang tangkap tu. Jadi boleh dikatakan hampir polis berjaya menyelesaikan kes rompakan Southern Bank itu. Tapi apabila dapat saja Mamat ni yang kena tangkap kat Kampung Awah ni, kat Kampung Awah ni, hasil soal siasat mendapati mereka adalah sekumpulan lelaki yang pernah terlibat dalam perjuangan menjadi mujahidin di Afghanistan. Barulah tuan-tuan dapat tahu, rupanya sebelum ni polis dah tahu dah ada JI yang saya pernah cerita semalam, Jemaah Islamiah JI. Rupa-rupanya dengan tertangkapnya suspek ini, pecah rahsia, di Malaysia ini ada satu lagi grup yang sangat ganas yang sebelum ini kita tak tahu kewujudannya, iaitu kumpulan KMM ataupun kumpulan Mujahidin Malaysia. Okey, siapa KMM ni tuan-tuan? Okey, dah tangkap tu kan, saya ceritalah sejarah KMM ni. Tuan-tuan, KMM ni ditubuhkan oleh Cikgu Non. Orang Kedah semua kenal Cikgu Non ni. Orang Memali apa semua kenal Cikgu Non ni. Cikgu Non ni tuan-tuan, kalau tengok muka dia pun lebih kurang macam Bakar Bakshir jugalah. Cikgu Non ni memang dulu, dia orang ada 2-3, ramailah daripada dia orang, memang betul-betul berjuang tuan-tuan. Dia orang pergi jadi mujahidin lawan askar Rusia di Afghanistan. Itu memang true story. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ramai orang Malaysia pada sekitar awal 80-an berjihad nak membebaskan cengkaman komunis, nak menaikkan berjihad atas nama Islam ni di Afghanistan. Dan Cikgu Non ni lah antara orangnya. Yes. Termasuk yang berjihad yang kat sana tu, termasuklah bekas-bekas pelajar pondok madrasah di orang kita yang belajar di Pakistan, India. Dia orang pun pergi. Jadi Cikgu Non ni bila dia jadi pemikiran dia tu tak sama lah tuan-tuan. Orang kasar kan. Orang yang pergi berperang dengan Rusia, takkanlah you expect dia nak bercerita tentang sajak pansuri ke apa ke. Of course lah dia punya pemikiran dia tu keras. Dia pernah berjuang mati-matian dengan tanpa background ketenteraan, pergi bodoh saja pergi ke sana. Orang kata betul-betul atas nama Tuhan, atas fisabilillah. Dia berjuang menghalau tentera-tentera Rusia daripada Afghanistan. Bayangkan betapa hebatnya orang macam Cikgu Non ni. Saya memang salute. Saya tahu benda ni tuan-tuan, tahun lepas saya dapat jumpa dia. Itu saya cerita. Ramai orang kata, alah abang ni cerita apa? Cerita lama, boring apa semua. Tak. Saya bukan cerita semata-mata nak cerita. Sebab saya cerita sebab saya ni masuk dalam situasi itu. Saya jumpa Cikgu Non tahun lepas di Puchong. Kalau tuan-tuan tengok Cikgu Non ni, tuan-tuan macam tak percaya. Betul ke dia ni pernah lawan Rusia dekat Afghanistan apa semua? Yes! Maknanya, fizikal dia yang nampak macam tu, tapi jiwa dia, semangat dia lain macam tuan-tuan. Jadi berbalik kepada KMM ni. Jadi Cikgu Non ni dengan kawan-kawan dia, dia kumpul pejuang-pejuang mujahidin ini yang dah balik Malaysia.
Diorang ni kumpul untuk buat satu kumpulan lah. Cikgu Nun masa tu memanglah tuan-tuan, diorang ni tak sukalah dengan kerajaan masa tu. Diorang tak suka Tun Mahathir apa semua. Sebab diorang nampak Malaysia ni bukan, ini kata diorang jangan saya tak nak politik lebih-lebih ya. Ini dakwa diorang. Dakwa diorang Cikgu Nun mendakwa Malaysia ni bukan betul-betul diperintah berdasarkan agama Islam. Jadi Cikgu Nun ni dengan kawan dia nak throw ataupun nak menggulingkan kerajaan ni. Kan itu asalnya. Tetapi Cikgu Nun dah uzur. Sebab masa tahun tu dia dah uzur sangat dah. Hari tu masa saya jumpa dia pun dia dah tua dah. Saya ingat umur dia almost 70-80 plus lah tuan-tuan. Jadi untuk menggerakkan satu kumpulan yang radikal yang begitu dengan umur dia macam tu. Jadi dia tak begitu agresif. Akhirnya dalam satu pertemuan dengan anggota-anggota dia, Cikgu Nun mengundur diri dan KMM diambil alih oleh anak kepada seorang ahli politik. Saya tak nak sebut lah tuan-tuan. Kan? Kalau saya sebut ni kan berperang kita ni kan. Yang A, B masuk, C masuk apa. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan tengoklah Google kan. Dia dipimpin oleh seorang anak kepada seorang pemimpin politik. Okey, di sinilah akhirnya terbongkar satu lagi kegiatan yang selama ini puas polis pelik. Apa yang berlaku? Okey, ini ada satu lagi kejadian. Kalau tadi saya cerita tentang apa yang berlaku pada di Southern Bank, ini saya nak cerita satu lagi apa yang berlaku. Ini pun saya catat juga supaya saya tak salah fakta. Okey, pada 4 November tahun 2000. Maknanya sebelum rompakan Southern Bank lagi, ada seorang wakil rakyat. Wakil rakyat India yang juga seorang doktor. Nama dia adalah Dr. Joe Fernandez yang juga adun di Dewan Undangan Negeri Lunas di Kedah. Okey. Dr. Joe masa tu dia tengah drive, okey. Dia tengah drive untuk pergi lunch. Okey. Drive untuk pergi lunch. Tiba-tiba ada satu motosikal blok. Okey. Dan melepaskan tembakan bertalu-talu ke kereta Dr. Joe, dan Dr. Joe Fernandez akhirnya diumumkan mati di tempat kejadian. Rupa-rupanya setelah selama ini polis jenuh lah, istilah dia jenuh menyiasat siapa yang bunuh Dr. Joe ini. Rupa-rupanya yang membunuh Dr. Joe adalah ahli dari kumpulan yang sama, iaitu ahli dari kumpulan Mujahidin Malaysia. Nampak tak? Dah ada 2 kes besar rupa-rupanya telah dibuat oleh kumpulan ini. Kalau tadi kita dengar dia rompak di Southern Bank, rupa-rupanya kes Dr. Joe Fernandez ini, pembunuhan Dr. Joe Fernandez ini juga dilakukan oleh kumpulan yang sama. Nampak tak betapa bahayanya? Betapa bahayanya gerakan ini. Akhirnya, satu demi satu tangkapan dibuat. Rupanya bukan itu saja, apabila siasatan dibuat, selain daripada 2 kejadian itu, mereka juga terlibat dalam beberapa kejadian yang sangat, orang kata apa, jarang berlaku di Malaysia. Pada 4 Februari tahun yang sama, mereka telah menyerang Balai Polis Gua Cempedak, tuan-tuan, di Kedah. Balai Polis Gua Cempedak. Satu. Kemudian mereka merompak pula Pasar Mini di Shah Alam. Mereka juga meletupkan dataran Seni Kelang. Mereka juga mengebom kuil Hindu di Peduraya tu. Dan cuba membunuh pasangan India di Vietnam. Macam-macam lah. Daripada hanya, orang kata apa, kejadian di Southern Bank,
akhirnya mendedahkan kumpulan militer Mujahidin Malaysia ini terlibat dalam pelbagai kejadian jenayah yang selama ini polis berteka-teki siapakah orang yang melakukannya. Itu yang kata akhirnya establish kumpulan Mujahidin Malaysia ni. Okey, macam mana dia orang bergerak? Ini saya nak kata kat dia orang, tuan-tuan, dia orang ni orang kata apa? Very structured. Mereka bukan sekadar kumpul kedai kopi, jom rompak, jom bunuh, tak ada. Mereka ada lujnah masing-masing. Mereka ada lujnah. Lujnah ni apa, tuan-tuan? Macam department ke apa macam itulah. Macam ada ni lah, ada grup-grup tertentu. Maknanya dalam grup dia orang ni, dia orang ada 5 lujnah. Maknanya bahagian-bahagian tertentu. Pertama, mereka ada, dia panggil lujnah komunikasi. Lujnah communication. Tugas lujnah communication ini adalah bagi tarbiyah, pergi pengaruh orang, pergi pengaruh budak-budak universiti, pergi pengaruh mempengaruhi budak-budak yang bawa balik Pakistan, budak bawa balik India, yang belajar di pondok-pondok agama, untuk join diorang. Itu yang kata lujnah komunikasi. Kemudian, diorang ada satu lujnah yang dipanggil lujnah muaskar. Nama pun lujnah muaskar, maknanya tentera lah. Diorang ni lah yang melancarkan gerakan-gerakan untuk beli senjata, untuk beli senjata seludup dan sebagainya. Kan, Kemudian mereka ada lujnah ekonomi. Lujnah ekonomi ni tugas dia untuk cari fund. Contohnya dia orang buat ceramah-ceramah, kutip fund, cari derma apa semua. Masuklah untuk mendapatkan duit nak buat camp apa semua. Itu lujnah komunikasi. Dan ada satu lagi lujnah, payah benar nak menyebutnya kan. Okey. Ini orang kata, ini yang macam komando, dia ada special sikit. Saya nak, apa tak nama dia, kejap saya ada catat. Lujnah tarbiyah dia ada satu tadi. Ini special task, yes, ini ada special task, ala-ala komando. Dalam banyak-banyak ni, ada satu lujnah yang paling special, dipanggil lujnah operasi. Lujnah operasi inilah yang menjalankan kegiatan-kegiatan seperti merompak, membunuh, menjalankan kerja-kerja subversif, mengebom dan sebagainya. At one time, tuan-tuan, diorang pernah mengebom konvoi tentera US tau. Tentera US tu baru dekat Lekas, tak silap saya. Tentera US tu baru turun daripada kapal. Mungkinlah nak pergi nak pergi bandar ke apa kan tapi dia sempat lagi merancang untuk mengebom mereka itu. Itu tak termasuk dengan yang saya kata tadi lah, bom kuil lah apa sebagainya. Kemuncaknya pada satu hari, tuan-tuan, saya masa tengah bertugas tu, saya dipanggil oleh Ketua Polis Daerah PJ. Masa tu Datuk Syekh Awaludin ke apa nama dia, lama lah, benda tahun 2001-2002 ni. Dia kata, Syaril, telefon kawan-kawan apa semua, sila datang IPD PJ segera. Kerana kita ada satu rampasan tangkapan yang luar biasa. Jadi saya ingat lagi, saya pun pergi, tuan-tuan, selalu kalau kita pergi sidang akhbar polis, kalau ada katalah pistol ke apa ke, tak banyak lah tuan-tuan, adalah satu pistol, peluru, beg, cakap tu je lah besar meja ni kan Tapi tuan-tuan, kali ni untuk pertama kali sepanjang saya jadi wartawan jenayah, saya tak pernah jumpa, tuan-tuan, barang rampasan daripada hujung ni sampai hujung ni. Tuan-tuan tahu apa? M16, peluru, amonium nitrat, benda-benda yang buat, benda-benda baja apa semua, penuh dalam bilik meeting ni, barang rampasan. Ini nak berperang ke apa? Rupa-rupanya, tuan-tuan, polis berjaya membongkar dia orang punya kegiatan ni di Puchong, Selangor. Polis rampas bahan-bahan letupan, tuan-tuan. Bahan-bahan nak buat letupan macam amonium nitrat lah apa-apa semua. Polis juga rampas M16. Kalau tuan-tuan tengoklah, ini bukan, ini nak berperang.
Dahsyat gila KMM ni. Maknanya ini answer yang saya dapat daripada special branch. Kalau tuan-tuan ingatlah Al-Maunah dalam peristiwa Al-Maunah kan dia orang dapat rampas senjata apa semua. Salah seorang anggota KMM ni kata, kalau kami dapat rampas senjata-senjata yang macam mana Al-Maunah dapat rampas daripada kamp tentera tu, tak dapat bayang lah. Sedangkan dalam kecil-kecilan mereka tu pun, polis rampas barang daripada hujung sini sampai hujung sini. Bayangkan kalau diorang ni dapat rampas barang-barang macam mana Al-Maunah dapat. Okey, saya stop dulu. Ada apa-apa soalan? Okey. Menarik soalan. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada yang tanya saya, kenapa KMM menjadikan mendiang Dr. Joe Fernandez sebagai sasaran mereka? Baik, sama ada benda ni betul ataupun tidak, bukan saya ya tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan tanya saya ceritalah. Antara siasatan polis mendapati, mereka ini mengesyaki Dr. Joe Fernandez terlibat dalam memurtadkan orang Islam. Itu dakwaan mereka. Jadi sejauh mana betul atau tak tu, wallahualam, jangan tanya saya. Itu yang menyebabkan diorang menjadikan Dr. Joe Fernandez sebagai sasaran untuk dibunuh. Okey? Ada soalan lain? Berapa orang ni dah? Oh, Alhamdulillah, 5 dekat 600 orang. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi saya cerita tentang kumpulan sebenarnya betul. Yang mana satu betul ni? Ada orang kata kumpulan militan, ada orang kata kumpulan mujahidin. Kalau tanya tuan-tuan, saya pun tak tahu yang mana satu. Dia polis pun sebenarnya, dia orang ni tak ada establish dia orang sebagai KMM. Dia orang tak ada kata, nama grup kami KMM. Nama grup kami tak ada tuan-tuan sebenarnya. Yang namakan dia orang ni polis. Sebab kita orang ni tak ada nama lah kan. Jadi susah. Kan tercampur pula nak siasat JI, tercampur KMM, Mujahidin. Jadi polis yang namakan dia orang kumpulan Mujahidin Malaysia. Mula-mula yang kata yang boleh nama polis namakan Mujahidin tu, sebab dia orang ni adalah pejuang-pejuang XX pejuang Mujahidin. Okey, dia orang balik. Jadi polis nak senang boleh, okey, kita namekan dia orang, namakan dia orang kumpulan Mujahidin Malaysia. Itu yang ada yang confused. Kejap kata kumpulan militer, kejap kata kumpulan Mujahidin. Sebenarnya sama aja. Cuma polis nak apa? Nak identify senang. Tak kira tercampur dengan JI lah. Masa kami jadi wartawan jenayah tu tuan-tuan, ya Allah, pening kepala. Yang JI-nya, yang Al-Maunahnya, yang kumpulan militer Malaysia-nya, macam-macam. Okey, apa yang terjadi? Akhir sekali, apa yang terjadi kepada kumpulan Mujahidin Malaysia? Baik, apabila Cikgu Non dah, orang kata dah bersara, Cikgu Non pun dah tak terlibat tuan-tuan. Jangan risau. Cikgu Non dah, orang kata dah tak terlibat langsung dalam KMM, dan ramai pula anggota KMM ni yang dipenjara, yang ditahan di bawah SA, yang ditahan di bawah kanun kesesaan dan sebagainya. Boleh dikatakan kumpulan Mujahidin Malaysia ini akhirnya terkubur seperti mana kumpulan Jemaah Islamiah semalam. Tetapi kalau tanya saya, kalau tuan-tuan tanya saya, adakah threat ataupun ancaman mereka itu masih wujud? Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bezanya, mereka bergerak dalam aliran ataupun pergerakan lain. Ada bekas-bekas anggota JI dan anggota KMM yang fly ke Syria untuk menyertai Daesh, ada yang menyertai IS dan sebagainya.